Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam YouTube channel Harian Isnin Poligami. Apa khabar semua? Untuk hari ini kita akan bincangkan tentang topik pura-pura baik dalam bermadu. Kenapa Kak Yani suka tulis perkataan kita kena jadi baik, kita kena sentiasa berpura-pura untuk baik? Kenapa? Apa sebenarnya perkara yang kita kena buat dan kenapa kita kena buat pura-pura tu? Bukankah pura-pura itu kita boleh panggil ia sebagai satu sikap hipokrit. So kenapa kita kena berpura-pura kat yang ni? Itu soalannya, itu persoalannya, itu isunya. Kenapa kita perlu hipokrit? Bukankah kita perlu menjadi diri kita sebenar? Okay. So, mari kita kembali semula kepada soalan tadi. Persoalan yang pertama tadi. Pura-pura baik dalam bermadu. Sebenarnya untuk orang-orang sahabat-sahabat yang kalian suka berkata-kata dengan perkataan seperti ini, saya tak suka jadi hipokrit, saya nak jadi diri saya sendiri dan saya tak suka nak berpura jadi orang lain. Untuk sahabat yang selalu mengutarakan ayat ini, sedarlah bahawa kalian tidak sesuai berada di alam poligami. Tahu? Okay, so kalian kena buat keputusan sekarang, sama ada tinggalkan alam poligami atau batalkan hasrat untuk berpoligami. Sebab dalam keadaan berpoligami, apatah lagi poligami harmoni, sangat perlukan sikap untuk berpura-pura tadi. So selepas ni Kak Yani akan ceritakan apa itu yang dimaksudkan oleh Kak Yani dengan berpura-pura dan apa implikasinya sekira tidak jadi pura-pura. Okay, pertama, sekiranya kita tidak berpura-pura, apa akan jadi? Kalau kita tak pura-pura, apa akan jadi? Pertama, kita akan sentiasa mengeluarkan perkara-perkara yang kita tidak suka. Kita akan sibuk nak mengeluarkan segala isi hati, hasrat nurani kita tu. Kita akan sibuk mengatakan tentang yang buruk-buruk sebab mulut kita tak habis-habis nak bercakap tentang madu. Of course, kerana apa? Kerana kita terasa bersaing dengan dia. Sahabat-sahabat yang rasa, oh tak, kat ini saya tak bersaing dengan dia, saya ada level saya sendiri, saya ada diri saya sendiri. Betul, tapi sedikit sebanyak dia akan tersentuh rasa ingin lebih daripada madu. Contoh, isteri kedua, bakal isteri kedua, okay, isteri kedua atau bakal isteri kedua, dia akan merasakan yang dia punya satu kelebihan, sehingga kan kelebihan itu menjadi faktor untuk si lelaki ini atau si bakal suami atau si suami ini memilih dirinya untuk melengkapi kekurangan isteri pertama. So apabila dia rasa begini, isteri pertama kutuk-kutuk dia, isteri pertama maki hamun dia, dia akan rasa macam, oh, apa sebenarnya yang berlaku ni kan. So dia akan sentiasa rasa macam tak sebenarnya suami tu, lelaki tu yang perlukan aku. So kalau dia tidak berpura-pura untuk baik, dia akan berterus terang, dia akan menyakitkan hati isteri pertama. Betul tak? Kalau dia jadi diri dia sendiri, dia sentiasa berkeluh kesah dengan apa sahaja perlakuan atau semburan atau makian isteri pertama, dia akan menyebabkan hubungan itu akan sangat bergaduh. Sebab of course kita ni tak salah sangat. Yelah, isteri kedua kan dipersalahkan hanya kerana kita nak berkahwin dengan suami orang. So bila kita dipersalahkan, dimarah, diserang, kita akan rasa nak membalas kalau kita tak menggunakan perkataan pura-pura tadi tu. So kita terpaksa, oh okey, tak apalah, demi untuk kehidupan ini lebih selesa, demi untuk menjadikan poligami ini lebih harmoni, maka kita akan berkorban, kita akan mengalah, kita akan kalau Kak ini selalu guna perkataan buat bodoh, buat tak tahu, jangan ambil tahu sangat, jangan take serious benda ni. So inilah perkataan pura-pura baik dalam bermadu. Kak Yani, bukankah berbaik-baik dalam bermadu itu bermaksud baju sedondon, keluar sama-sama, makan sama-sama, makan bersuap? Bukankah begitu dalam poligami harmoni? Kalau tidak boleh disatukan, kalau tak boleh, kalau jumpa macam anjing dengan kucing, itu bermakna poligami itu tidak baik dan tidak harmoni. Oh tidak. Poligami harmoni itu adalah menjaga ruang privasi madu. Nampak? So kalau rasa macam
tak makan sekali, tak pakai baju sedondon, tak ada masalah lah. Sebab poligami harmoni tu bukan semestinya untuk macam tu semua. Tak semestinya kita tak jumpa madu, tak boleh jumpa madu tu kita tak harmoni, tak semestinya. Sebab tak jumpa madu tu uh, kadang-kadang walaupun tak jumpa madu, tapi hati kita akan sentiasa mendoakan madu. Kita menghormati ruang privasi madu dan suami. Madu nak balik pukul berapa, nak datang pukul berapa. Suami nak datang pukul apa, suami nak balik pukul apa, nak keluar daripada rumah madu tu pukul apa. Kita tak ambil kisah sangat, kita tak berkira sangat. Itulah bermaksud poligami harmoni. Okay, so kalau untuk menghadapi poligami harmoni ni, kita perlu berpura-pura menerima, berkorban kan, terapkan perkataan-perkataan yang baik, pilih perkataan-perkataan yang baik supaya kita sentiasa punyai rasa nak mendoakan madu. Inilah yang kita namakan pura-pura baik dalam poligami. Tak semestinya berbaik-baik tu mesti keluar makan sama-sama dan sebagainya seperti yang Kak ini katakan tadi kan. Okey, apa implikasinya kalau kita tak jadi baik ni? Apa implikasinya? Implikasinya, kalau kita terus menyerang madu, kalau kita terus berbuat berterus terang dalam berkata-kata tentang madu, mestilah apa yang kita perkatakan semua yang buruk-buruk. Sebab apa? Sebab kita tak puas hati dengan dia. Sama isteri pertama tak puas hati yang kedua tak puas hati yang ketiga. Betul tak? So ini menyusahkan kehidupan dan susahlah si suami nak praktis dalam praktis kepimpinannya dalam kedua-dua rumah tangga itu. Kesian kan suami kita. Jadi sahabat semua, bagaimana nak pura-pura baik dalam poligami ni Kak Yani? Pertama sekali, kenapa Kak Yani suka cakap pura-pura? Sebab daripada pura-pura inilah akan menjadikan baik yang sebenar. Yang berpura-pura inilah yang akan menjadikan kita baik kemudiannya. Dengan mendoakan dia, walaupun kita tak boleh jumpa je kita rasa macam geram je dengan perempuan ni kan. Tapi kita terus mendoakan dia, kita terus menahan mulut kita daripada nak berkata yang buruk-buruk tentang dia. So apa jadi? Selepas itu kita akan jadi, insya-Allah Allah akan luruskan jalan kita untuk baik dengan dia. Jangan risau, insya-Allah pasti bantuan Allah akan tiba satu hari nanti. Kalian akan berbaik-baik. Baik itu sekali lagi tidak semestinya makan sekali, tidur sebantal, baju sedondon, tak ya. Baik itu menghormati ruang privasi antara satu sama lain. Okey. 30 tahun poligami, 47 tahun poligami. Tapi tak boleh nak hidup sekali. Baguslah. Kan bermakna suami boleh bertahan, isteri boleh bertahan dengan kadar kemampuan masing-masing, boleh hormati keperluan dan kemahuan serta praktis dalam kehidupan masing-masing, walaupun berbeza pendapat, walaupun berbeza keperluan dan sebagainya. So itulah yang kita panggil poligami yang harmoni dan boleh menjadi baik antara satu sama lain. Cukuplah. Adakah kalau tidak boleh disatukan hatinya, tak boleh nak duduk sekali itu, maka gagallah rumah tangga poligami itu? Tidak. Okey, tidak. Jangan sesekali ada ideologi begini. Sekiranya kalian tak baik dengan keluarga, contohlah, kita ambil contoh adik-beradik kita lah. Kalau kita tak balik jumpa adik-beradik kita tu, adakah kerana kita membenci? Tak juga. Adakah dengan tak jumpa dengan adik-beradik kita tu kita memutuskan hubungan? Tak juga. Adakah kasih sayang hilang? Tak juga. Adakah kita akan benci yang kata orang sampai nak berdendam? Tak juga. Tapi apa yang kita buat? Buat tak tahu, jalani kehidupan masing-masing kan? Itu adalah perkara yang kita buat dengan adik-beradik kita kalau kita rasa macam tak sebulu dengan dia. So itulah yang kita praktiskan dalam poligami yang pattern ini. So adakah hubungan kekeluargaan itu gagal? Tidak juga. Amalan yang kita nak bawa dalam kubur nanti, kan kita tak bawa semua title madu ke apa ke, tak bawa. Kita hanya bawa amalan kita saja. So insya-Allah teruskan berbuat baik, teruskan sebarkan kebaikan, teruskan mendoakan yang baik-baik, tahan diri supaya terus menjadi baik, supaya akan adalah impact baik, impact positif yang akan kita dapat di penghujung hari.
impact positif tu tak semestinya sekali lagi, tak semestinya duduk sekali, tak semestinya baju sedondon, tak semestinya makan bersuap, tidur sebantal. Tidak sama sekali. Okay. So sahabat semua, jom mulakan hari ini. Sekarang saat ini kita ubah, jadikan diri kita kepada individu yang sentiasa berpura-pura untuk baik. Dan insyaAllah Allah akan aturkan sehingga kita mampu menjadi baik yang sebenar-benarnya. Okey, itu saja untuk topik pura-pura baik dalam poligami. Pura-pura baik dengan bermadu. Okey, semoga dapat manfaat kita bersama. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk tu daripada Kak Iri. Minta maaf atas kesalahan dan kesilapan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.